guys, satu cedok RM5 guys. Satu cedok RM5 guys. Patuh SOP patuh syariah guys. Satu cedok RM5. Okey. Anda beli kita terus post. Ini siapa punya ni? Apa nama dia? Apa nama dia, Amin? Syamimi. Tidak ada ilmu dalam urusan jual beli menjadi punca mengapa fenomena jual beli cedok-cedok secara langsung di aplikasi TikTok menjadi trend malah melibatkan umat Islam. Pakar Kewangan Islam Dr. Zaharuddin Abdul Rahman menyifatkan kaedah cedok-cedok tersebut adalah sama seperti urusan jual beli pada zaman jahiliah yang mana kaedah tersebut diharamkan kerana mempunyai elemen gharar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Wan Mukhtar dan kepada rakan-rakan sekalian. Kami memilih cedok-cedok dan ahli kumpulan kami adalah Ain Nur Umairah binti Muhammad Rozidan, saya sendiri Muhammad Aiman Hadi bin Wardi, Siti Zulaika binti Kamarul Zaman, Nurliana Najwa binti Asman dan Nur Ain Najwa binti Muhammad Sukri. Jual beli cedok, peniaga akan mencedok pelbagai jenis barangan yang diletakkan di dalam bekas yang lebih besar menggunakan senduk, bakul atau mangkuk. Kemudian pembeli hanya meletakkan nilai atau harga belian dan peniaga akan mencedok sekali atau beberapa kali. Barang-barang yang dicedok itu secara automatik menjadi milik pembeli. Jual beli cedok dilihat mempunyai unsur-unsur yang diharamkan oleh syarak seperti gharar, ketidakpastian, mayasir, perjudian dan menafikan hak khiyar. Oleh kerana itu, jual beli cedok adalah haram di sisi syarak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, firman Allah mengatakan, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Tidak dibenarkan menjual barang yang kita tidak pasti akan fizikal dan sifatnya. Contohnya, saya menjual cedok-cedok di mana barang yang dicedok itu akan menjadi hak milik anda, iaitu pembeli. Perniagaan cedok-cedok ini mempunyai unsur ketidakjelasan iaitu fahish dan boleh mengundang kepada pertelingkahan antara pembeli akibat ketidakpuasan hati daripada bayaran yang dibuat tidak kena dengan apa yang pembeli tersebut dapat. Bagi unsur gharar dalam penjualan cedok-cedok ini, ia termasuk dalam gharar al-sifah di mana ia berlaku ketidakpastian apakah barang yang akan diperoleh semasa akad jual beli. Ianya menjadi isu apabila kita tidak tahu apa yang berada di dalam balang yang akan dicedok dan apakah hasil yang dicedok. Walaupun ada sesetengah penjual yang menunjukkan hasil cedokannya, namun ia masih tidak mengikuti salah satu daripada rukun jual beli iaitu objek yang diakadkan. Bukan sahaja gharar tetapi maisir juga termasuk untuk cedok-cedok ini. Maisir merupakan perjudian di mana kita menaruhkan di dalam satu nilai tertentu untuk mendapat satu barang yang tidak pasti. Transaksi cedok-cedok ini menggunakan unsur maisir di mana ia mempunyai satu pihak yang untung dan satu pihak yang rugi. Sekiranya nilai barangan yang dicedok adalah lebih rendah, pembeli menanggung kerugian dan sebaliknya. Seperti yang kita semua tahu, pada masa kini, cedok-cedok semakin berleluasa di media sosial seperti di TikTok. Ramai penjual yang terlibat dengan penjualan cedok-cedok ini dengan menjual barangan seperti gula-gula berlonggok, produk kosmetik berlonggok, jualan emas berlonggok dan lain-lain. Namun demikian itu, ada juga segelintir pendapat netizen yang mengatakan bahawa perniagaan seperti ini setakat cedok-cedok gula-gula. Akan tetapi, ia akan memberi impak yang besar kepada seorang Muslim dan ia tetap haram kerana mengandungi unsur gharar. Hal ini jelas kelihatan apabila pembeli ingin membeli barangan campuran yang ada dalam bekas tersebut. Saiz barang dan harga adalah tidak sama dan mempunyai pelbagai jenis. Pembeli perlu membayar sebanyak harga sekian terlebih dahulu sebelum penjual mencedok barangan campuran tersebut secara siaran langsung. Syubhah juga banyak berlaku dalam kegiatan transaksi jual beli dalam aktiviti kehidupan seharian masyarakat kini. Hukum jual beli syubhah di media sosial tidak diharuskan dan terbatal di sisi syarak. Berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasyah, melempar batu dan jual beli gharar, ketidakjelasan.
Assalamualaikum, saya Siti Zulaika. Seterusnya, saya akan menjelaskan perbezaan antara perniagaan cedok-cedok dengan perniagaan yang halal di sisi syarak. Pertama sekali, berkaitan dengan hukum, perniagaan cedok-cedok ini merupakan perniagaan yang haram dan salah di sisi syarak kerana ini mempunyai unsur gharar, iaitu ketidakpastian di mana ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Manakala perniagaan yang halal pula dikenali sebagai perniagaan yang bebas dari unsur riba, maisir, gharar dan ianya memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dari segi aspek yang seterusnya pula ialah kebebasan memilih barang. Perniagaan cedok-cedok tidak mempunyai kebebasan untuk seseorang pembeli itu memilih barang yang ingin dibelinya. Hal ini kerana penjual yang akan mencedok barangan tersebut dan mengikut nasib pembeli berkaitan dengan jumlah barangan dan apa sahaja yang pembeli akan dapat dari hasil cedokan itu tanpa memilih barang dari segi warna, bentuk dan saiz. Manakala perniagaan halal pula mempunyai kebebasan dalam memilih barangan yang ingin dibeli kerana ianya tidak terikat dengan mana-mana syarat yang dibuat oleh penjual mengenai hak kebebasan memilih barang. Selain itu, dari aspek harga yang ditawarkan, untuk perniagaan cedok-cedok, penjual akan meletakkan sejumlah harga terhadap satu cedokan tersebut. Sebagai contoh, satu cedok berharga RM5. Berbeza dengan perniagaan yang halal, harga yang ditawarkan ditetapkan oleh penjual mengikut kualiti sesuatu barang tersebut. Sekiranya harga barang yang dicedok adalah lebih dari harga yang pembeli bayar, maka pembeli akan mendapat untung dan juga sebaliknya. Akhir sekali, barang yang diterima daripada perniagaan cedok-cedok, pembeli akan mendapat barangan secara rawak. Hasil dari cedokan si penjual tanpa memilih barang dari segi warna, bentuk dan saiz. Manakala perniagaan yang halal, pembeli akan menerima barang mengikut kehendak pembeli tersebut selepas melakukan pembayaran. Oleh itu, perniagaan cedok-cedok ini diharamkan kerana pembeli tidak mendapat kepastian dengan apa yang diperolehi. Justru itu, jual beli menggunakan kaedah ini hendaklah dihindari oleh semua lapisan masyarakat, sama ada penjual maupun pembeli, kerana ianya mempunyai unsur yang tidak dibenarkan oleh syarak. Elakkan diri dari perniagaan yang bersifat gharar yang boleh menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah yang perlu diambil supaya umat Islam tidak melakukan transaksi kewangan tersebut. Langkah-langkah pertama yang boleh dilakukan ialah pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang ke atas setiap individu yang masih melakukan transaksi kewangan tersebut. Sebagai contoh, setiap individu yang masih melakukan transaksi jual beli cedok-cedok tersebut boleh dikenakan tindakan penalti atau kompaun oleh pihak kerajaan. Tindakan penalti ini boleh dikenakan tidak kira sama ada di pihak penjual ataupun pembeli. Bentuk denda yang boleh dikenakan ke atas setiap individu itu ialah sama ada berbentuk wang ataupun hukuman yang bersesuaian dengan kesalahan mereka. Oleh itu, apabila dengan adanya hukuman ini, setiap individu yang ingin melakukan transaksi kewangan tersebut akan lebih takut kerana mereka tidak mahu dikenakan sembarang tindakan. Seterusnya, langkah kedua yang boleh diambil supaya umat Islam tidak terlibat dengan transaksi kewangan cedok-cedok ini ialah kita perlu memperbanyakkan lagi penyebaran ilmu tentang hukum mengenai melakukan transaksi kewangan melalui cedok-cedok ini. Hal ini kerana mungkin di luar sana masih ramai individu yang tidak mengetahui tentang hukum melakukan cedok-cedok ini. Sebagai contoh, penyebaran ilmu yang boleh kita lakukan ialah melalui ceramah-ceramah ataupun video-video ustaznya menerangkan tentang hukum melakukan transaksi kewangan cedok-cedok ini melalui platform sosial media seperti di TikTok, Instagram ataupun Facebook. Oleh itu, kita perlu memperbanyakkan lagi penyebaran ilmu tentang hukum melakukan cedok-cedok ini supaya individu di luar sana dapat mengetahui lebih dalam tentang hukum melakukan cedok-cedok ini dan mereka dapat mengelakkan daripada melakukan transaksi tersebut. Akhir sekali, langkah ketiga yang boleh diambil supaya umat Islam tidak terlibat dengan transaksi kewangan seperti cedok-cedok ialah kita perlu mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang viral tanpa mengetahui hukum asal sesuatu transaksi tersebut. Kita tidak boleh mudah terpedaya dengan trend zaman sekarang tanpa mengetahui hukum sesuatu trend itu, dan kita perlu mencari maklumat lebih lanjut
tentang transaksi tersebut. Sebagai contoh, sebelum kita meneruskan transaksi dan terlibat dengan cedok-cedok, kita perlu menyemak dengan mufti terlebih dahulu status hukum cedok-cedok tersebut sama ada halal ataupun haram. Setelah mengetahui hukum cedok-cedok itu ialah haram, maka kita perlu mengelakkan diri daripada terlibat dengan transaksi kewangan melalui cedok-cedok. Kesimpulannya, sebagai peniaga, kita perlulah menjadi peniaga yang jujur dengan mewujudkan perniagaan yang bebas daripada unsur gharar, riba dan juga maisir agar dapat keberkatan dalam wang yang diperoleh daripada hasil perniagaan kita. Sekian sahaja pembentangan mengenai cedok-cedok daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.